Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini akan masuk juz kedua daripada kelas terjemah dan tafsir ringkas ini, dan kita sambung pada ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu. Sebenarnya ini fil mudhari. Yaqulu, mereka mengatakan. Fil mudhari. Fil mudhari maksudnya yang sedang berlaku dan yang akan datang. Tetapi kalau untuk memberikan penekanan atau emphasize khas untuk perkara yang akan datang, jadi didatangkan huruf sin. Maknanya sayaqulu. Maknanya dia akan datang dan berterusan. Jadi ini memberikan penekanan, maknanya pasti akan datang. Mereka pasti akan mengatakan. Jadi ini menunjukkan bahawa akan berlaku. Lagi satu, ada juga perkataan saufa. Bila dikatakan saufa yaqulu, ini pun menunjukkan yang akan datang, penekanan juga. Tetapi dibandingkan dengan sin saja, ini lagi cepat. Maknanya segera akan datang. Kalau saufa mungkin lambat lagi, akan berlaku kemudian. Tapi kalau sin sayaqulu, maknanya pasti mereka akan mengatakan. Itu maksudnya sayaqulu. As-sufaha'u. Sufaha'u ini adalah jamak bagi safi. Ini jamak bagi safi. Safi maknanya orang yang tidak berilmu. Boleh juga bermaksud orang yang jahil. Dan bermaksud juga orang yang tidak mempunyai ilmu tapi ingin menyampaikan. Dia tak tahu apa-apa tapi mungkin ilmu ni sedikit tapi dia lebih banyak untuk memperkatakan. Jadi bila dikatakan safih ini menunjukkan orang yang ambil ringan sesuatu tu, kan dia tak tahu apa-apa sesuatu itu tapi ingin memperkatakan lebih tentang sesuatu perkara. Itu maknanya safi. Jadi sufaha ini jamak itu orang-orang yang bodoh. Min dari an-nas, dari kalangan manusia. Ma apa atau apakah, walla ni maksudnya berpaling. Hum, apa yang wallahum, mereka palingkan, mereka menghadapkan an dari kiblati. Kiblat ini maknanya kiblat ni maknanya arah, tumpuan. Jadi bila dikatakan kiblah ini juga bermaksud kita punya, bukan kita punya fokus kita, tumpuan kita. Itu maksudnya kiblah juga. Sebentar. Apa benda saja pun yang kita memberikan tumpuan padanya, tumpuan yang lebih, itu juga bermaksud kiblah. Jadi kiblatihim, kiblah mereka, allati yang kanu, mereka itu alaiha, atasnya atau berdiri di atasnya. Ala dia sambung, bila dia sambung dengan ha ni jadi alaiha, maknanya kamu berdiri di atasnya. Jadi alaiha di sini bukannya maksud secara jasmani, mereka mempunyai berdiri di situ, tapi di sini bermaksud adalah amalan ataupun akidah. Mereka kata mereka mempunyai pendirian yang seperti itu, atau mereka berdiri atas maksud itu. Dalam bahasa kita pun, bahasa Melayu pun seperti itu juga. Kita kata kita berdiri atas pendirian kita. Itu maksudnya bukanlah berdiri secara jasmani, tetapi dari segi amalan kita atau dari segi
akidah kita. Jadi akidah sini ini menunjukkan kepada kiblah tadi. Nanti saya terangkan. Qul, kata perintah di sini, qul, katakanlah kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka orang-orang yang sufaha tadi tu, li, bagi, lillahi bila disambung huruf alif jadi khazaf, lillahi, bagi Allah lah atau kepunyaan Allah lah, al-masyriku, masyrik ni maksudnya di timur. Bila katakan orang-orang masyrik maknanya orang-orang yang di timur. Wa, dan al-maghribu. Maghribu ni maksudnya barat. Qul lillahil masyriqu wal maghribu, katakanlah kepunyaan Allah atau bagi Allah segala yang di timur dan di barat. Yahdi, Yahdi, dia memberi petunjuk. Ini fi'il mudhari. Man, barang siapa, yasya'u, yang dikehendakinya, ila, ke arah, sirat, kita dah belajar, jalan, siratin mustaqim. Mustaqim ini jalan yang lurus. Jadi terjemahannya yang mudah, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi berkata, akan orang-orang yang bodoh di kalangan manusia akan mengatakan, apakah yang membuatkan kamu berpaling daripada kiblah yang sebelum tu mereka berdiri di atasnya, mereka memberi pedoman atau mempunyai kepercayaan kepadanya. Jadi di sini ayat ini menerangkan tentang bantahan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sallallahu alaihi wasallam tidak lagi solat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beralih kepada Kaabah, iaitu di Mekah. Jadi mereka pertikaikan. Kenapa dahulu Rasulullah SAW solat menghadap ke arah Baitul Maqdis? Dan ada juga orang mengatakan sewaktu Rasulullah SAW berada di Mekah sekalipun, walaupun di Mekah dikelilingi dengan banyak berhala, tapi Rasulullah SAW bila mengadakan solat, mendirikan solat, beliau berdiri di antara Baitullah dengan Baitul Maqdis. Ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya menghadap ke arah Kaabah, tapi kerana ada banyak berhala, beliau secara dari jauh menghadap dengan niat sekali, dengan apa tu, dengan arah sekali ke arah Baitul Maqdis, iaitu di utara. Jadi Rasulullah SAW selalu menghadap kedua-duanya sekali. Jadi bila dah berhijrah dari Mekah ke Madinah, jadi Mekah itu menjadi di sebelah selatan dan Baitul Maqdis itu di belah utara. Jadi Rasulullah SAW menghadapi kesukaran bagaimana nak solat ke arah Baitullah. Pada masa yang sama, Baitul Maqdis itu ke arah utara. Ya, Baitullah sudah menjadi sebelah selatan daripada Madinah. Jadi bila Rasulullah SAW beralih daripada menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap kepada Baitullah, jadi orang-orang Yahudi ini mula mempertikaikan. Kenapa kamu berpaling daripada apa yang kamu berdiri padanya, apa yang kamu beriman kepada sebelum itu? Lalu Allah SWT menjawab. Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah SAW, Qul, katakanlah kepada mereka orang-orang Yahudi itu, Lillahil masyriqu wal maghribu, kepunyaan Allah lah di timur dan di barat. Jadi maksudnya di sini bahawa apabila Allah SWT memerintahkan mengarah ke arah Kaabah di Baitullah, jadi ini adalah kehendak atau wewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya ke arah mana pun kita beribadat atau kita solat,
ke arah ke timur ke barat, ke utara, ke selatan, kalau ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu laksanakan. Kan? Sebab kita tidak boleh katakan bahawa Allah Taala tu ada di utara dan tidak ada di selatan. Atau Allah Taala ada di timur, tidak ada di barat. Atau Allah Taala ada di barat, tidak ada di timur. Tidak. Allah Taala suruh sampaikan kepada mereka bahawa Allah Taala tu, kepunyaan Allah tu di timur dan di barat. Maknanya di semuanya Allah Taala telah berada. Allah Taala memang berada. Jadi apa pun yang kita perlu lakukan iaitu taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan hadapkan tumpuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini juga yang menjadi pertikaian dahulu waktu saya ingat lagi ada kita punya astrologi apa yang pergi naik ke bulan tu, apa dia panggil? Angkasawan. Angkasawan kita, Dr. Chandra Muzaffar. Jadi sebelum dia naik roket pergi ke Rusia, naik ke angkasa itu, sibuk. Ulama-ulama ada yang kata menentukan arah, bagaimana nak menentukan arah ke Kaabah. Kan? Jadi di situ mereka tidak faham. Kan? Allah Ta'ala dah beritahukan dah. Kepunyaan Allah lah di timur dan barat. Kalau dia sudah musafir, naik ke angkasa, itu tidak kiralah dia menghadap ke mana sekalipun, kita akan mendapati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang utama adalah niat, keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak mempertikaikan timur ke, barat ke, utara ke, selatan ke, bukan. Yang dimaksudkan di ayat ini adalah yang utama sekali adalah niat kita, keimanan kita dan keteguhan kita terhadap pegangan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka mempertikaikan arah itu. Tetapi mereka tidak mahu melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat seterusnya, yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah Taala memberi petunjuk kepada barang siapa yang dikehendaki ke arah jalan yang lurus. Jadi ayat ini bermaksud Allah SWT yang mempunyai kekuasaan, pengaruh untuk menunjukkan hamba-Nya ke arah jalan yang benar, ke arah jalan yang betul. Jadi di sini kepada Rasulullah SAW telah dimaklumkan bahawa beliau mulai saat ini harus menghadap ke Kaabah di Baitullah. Walaupun ketika itu Kaabah masih dikelilingi banyak berhala, tapi dia dah jauh, lebih kurang 450 km macam tu. Dan Rasulullah SAW tak nampak berhala-berhala tu dari jauh. Tetapi bila ada perintah ini, Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan supaya menghadap ke arah Kaabah. Jadi di sini sebenarnya ada satu nubuatan, ada satu kabar suka bahawa nanti Islam akan menguasai Kaabah. Bila ada perintah menghadap ke Kaabah, maknanya satu hari Islam ini akan kembali ke Baitullah. Tumpuan atau rujukan orang ramai akan kembali kepada Baitullah di Mekah. Jadi inilah hikmah daripada ayat ini, di mana apabila Allah SWT memerintahkan untuk menghadap ke Kaabah, dan di sini sebenarnya ada nubuatan bahawa Islam itu satu hari nanti akan menang. Berhala-berhala yang berada di keliling Kaabah itu akan dihapuskan. Jadi di sini kita lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim AS. Ketika Nabi Ibrahim AS membina Kaabah bersama puteranya, anaknya Ismail AS, dan Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya di Kaabah ini akan dikurniakan orang-orang yang suci, yang mendirikan solat, yang rukuk, yang sujud, dan direzekikan kepada mereka pelbagai jenis buah-buahan dan menjadikan mereka imam. Jadi semua ini adalah berkat daripada doa Nabi Ibrahim AS. Allah Ta'ala mengkehendaki bahawa daripada keturunan Ismail AS kembali membersihkan
Baitullah atau rumah Allah Ta'ala ni daripada sembahan-sembahan berhala. Jadi bila ayat ini diturunkan, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakin bahawa suatu hari nanti Islam akan menang dan akan dapat masuk ke Baitullah dengan jayanya dan menghapuskan segala berhala. Dan kemudian Rasulullah SAW juga dapat bermimpi beberapa kali dia menggunakan ibadah haji di Kaabah. Jadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mimpi beberapa kali dapat pergi ke Kaabah. Jadi kemudianlah akan terjadi beliau berbincang dengan para sahabat apa maksud mimpi itu. Jadi kemudian baru Rasulullah SAW pergi menunaikan ibadah haji itu nanti kemudianlah. Tapi di sini ayat ini bila ada perintah Rasulullah SAW setelah berada di Madinah lebih kurang dalam 7 bulan selepas itu, Rasulullah SAW memalingkan arah solatnya itu ke arah Baitullah. Jadi orang-orang Yahudi mempertikaikan kenapa mereka berbuat seperti itu. Sebenarnya ada hikmahnya. Dan hikmahnya insya-Allah saya akan sampaikan esok. Ni pada ayat seterusnya saya akan sampaikan esok apakah hikmahnya berlaku di situ. Yang secara ringkasnya sebenarnya ada ujian di sini daripada Allah Subhanahu Taala untuk orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman dan yakin kepada Rasulullah SAW. Ada ujian, nanti besok saya akan sampaikan. Jadi yang sebenarnya yang ingin disampaikan di sini dalam ayat ini adalah bahawa sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di mana-mana. Tak kiralah di timur ke, di barat ke, di utara ke, di selatan ke, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi petunjuk dan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan kita tidak boleh mempertikaikannya. Sebab itu Allah Taala sebut tadi lillahi masyriqu wal maghribu. Jadi yang pertama iaitu adalah keitaatan kita, keyakinan kita dan keteguhan iman kita. Di mana saja kita berada, dan walaupun kita tidak tahu arah kiblat, walaupun kita tak tahu arah Kaabah tu di mana, tetapi dengan keyakinan dan keimanan kita boleh solat ke arah mana pun dengan niat kita beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Allah Taala akan faham. Allah Taala Maha mengetahui, dia akan menerima solat kita atau ibadat kita. Sebab tu dikatakan lagi yahdi may yashau ila siratal mustaqim. Siapa yang mempunyai keyakinan yang teguh seperti itu, Allah Taala akan memberi hidayat kepada mereka. Jadi mereka sentiasa akan melakukan peribadatan, akan sentiasa melakukan kebaikan dan sentiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Taala untuk berada pada jalan yang benar. Jadi dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke arah Siratal Mustaqim. Jadi beliau mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memenangkan Islam sampai ke Kaabah walaupun beliau baru saja berhijrah dari Mekah ke Kaabah. Baru saja beliau diburu oleh orang-orang jahiliyah ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada perintah ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keyakinan bahawa suatu hari nanti Islam akan menang di Baitullah dan Baitullah nanti satu hari akan dapat dibersihkan kembali daripada berhala-berhala sembahan manusia yang tidak betul itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah ringkas saja untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah saya janji besok saya akan cover dan ini besok akan lebih panjang lagi dan hikmah dia kenapa kita dipindahkan, beralihkan daripada menghadap Baitul Maqdis ke arah Baitullah. Jadi untuk hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.